Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Selamat petang, selamat hari Rabu 12 Februari 2020. Bersiaran secara langsung di luar kawasan bersama dengan saya, Nasrul Hadi, Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Apa khabar abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, makcik-makcik, pakcik-pakcik, atuk nenek semua sekali. So tuan-tuan dan puan-puan, hari ini adalah hari Selasa, hari Rabu 12 Februari. Dan ini adalah sesi khas bersama dengan saya untuk sesi kopi panas. Setiap petang kita live di Facebook Richworks dan juga di Instagram Richworks Official. Siaran secara serentak tuan-tuan dan puan-puan. So bear with me. Kadang-kadang saya tengok sini, kadang saya tengok sana. Sebab kita boleh pasal dia dekat, tapi kita nak view dia cantik sikit. Okay. So first of all, saya nak ucapkan tahniah kepada anda yang menonton sesi ni. Hari ni kita ada segar sikit. Asyik terperap dekat office dia nampak macam sangat cram. So apa saya nak anda bantu saya adalah, adakah suara saya jelas dan adakah visual saya jelas, audio suara jelas, visual jelas, dan juga adakah saya nampak mendamaikan. Kalau jelas, tulis situ jelas dan damai. Sebab sebelum anda teka, yes, tahu, mungkin ada yang tahu, saya sedang bersiaran di luar di salah sebuah masjid di Shah Alam di Seksyen 13, masjid apa nama ni? Masjid Al-Ikhlas Masjid Al-Ikhlas di Seksyen 13 Shah Alam, berdekatan dengan Rejak ni di 13. Orang selalu panggil masjid ni Masjid Nazar, sebab dulu Nazar TTDI dia yang bina masjid ni dengan kerjasama bersama dengan JAIS. So alhamdulillah masjid ni antara masjid yang nampak modern look lah sikit. Cuma sekarang masjid ni dia tengah dalam proses untuk renovation. So something yang we look forward lah untuk dia siap. Okay, so bukan cerita pasal masjid petang ni. Kita nak cerita pasal sesuatu perkataan yang dekat dengan masjid juga. Perkataan ni adalah tenat. Serius sikit, datang kat masjid tiba cerita pasal benda yang tenat. Tiba-tiba suara menjadi serius kan. Tadi dekat masjid macam tenang kan, tapi dah cerita pasal benda yang lebih serius. Kita nak cerita pasal tenat. Apa maksud tenat ni? So topik hari ni tuan-tuan dan puan-puan sangat jelas, sangat best. Dia tentang perkataan tenat. Tapi sebelum saya cerita lebih jauh, terima kasih kerana anda yang tulis jelas dan damai. Wow, ketupat Palasti. Palasti, rumah saya di KG SAS. Wow, bukan biasa-biasa ni. Rumah kat KG SAS. Tahniah. Kelab golf KG SAS tu, kelab golf KG SAS, Kelab Golf Sultan Abdul Aziz Shah di Shah Alam Seksyen 13. So don't play bukan kaleng-kaleng duduk dekat KG SAS. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kalau jelas saya nak anda bantu saya juga. Belanja saya love dengan like laju-laju. Terima kasih dekat Facebook, anda belanja saya love dengan like. Anda di Instagram belanja love yang color-color tu. Saya suka tengok love color-color tu. Terima kasih. Okey, so itu pasal kita cerita pasal belanja love, pasal jelas dan kacak. Dan satu lagi saya nak anda bantu saya share tentang live ni, especially anda di Richworks, anda di live ni. Sebab kita masih lagi dalam kerangka saya nak cerita pasal duit juga. Cuma saya nak bagi anda panduan, apa nak bantu anda tahu sama ada bisnes anda ni, duit bisnes anda ni tenat atau tidak. So hari ni saya akan bagi 5 petanda ataupun 5 sign, 5 macam orang kata flagging tu macam petanda lah. Kita nak bagi tahu, okey, kalau anda nampak 5 petanda ni, ini petanda bisnes anda punya cash flow tengah tenat, tengah ada situasi. So sebelum anda ada situasi, hopefully tak ada situasi ni lagi, harap anda boleh faham, harap anda boleh take note. Ambil pen, tulis. So saya nak anda tulis itu 5 petanda cash flow bisnes tenat. Siapa rajin nak tulis? Tulis itu 5 petanda je lah, so that anda boleh tak tersilap langkah yang kita sebenarnya nak ajar anda macam mana nak elak anda ada masalah ni. Ada petanda-petanda. So siapa ready? Tulis itu ready. Saya perlukan ilmu ni. Yes, Tuan Nodi Masin. Miss Nodi Masin. Nampak situ, Nodi Masin. Wow, sedap nama dia. Pelik nama ni. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, 5 petanda cash flow bisnes anda tenat. Ready? So siapa ready tulis itu ready. Anda di Facebook ni kadang-kadang tak, walaupun dekat Instagram view lebih rendah daripada Facebook. Orang di Instagram, view di Instagram lebih rendah daripada FB. Di Instagram sangat aktif bila komen. Terima kasih.
Tapi anda di Facebook ni, alah, lemau pula. So jangan bagi malu Facebook lah. Tak ada, sama je, company yang sama. Tapi just nak bagi hidup sikit. Boleh? Semua hidup semua hidup lagi Okey, ada 5 petanda tuan-tuan. Tanda pertama ni yang paling win. Paling tenat dah, paling besar. Yang paling menyakitkan hati. So saya bagi yang best nombor 1. Boleh saya bagi best nombor 1? Boleh? Okey, nombor 1, 5 petanda cash flow bisnes anda tenat. Nombor 1 tuan-tuan dan puan-puan adalah, dengar bunyi dia macam tak logik, tapi ini contoh dia. Sales makin banyak. Dengar saya kata saya, sales makin banyak. Tapi makin banyak sales, makin anda tak ada duit. Itu petanda. Pelik. Buat sales makin banyak. Orang kata, Tuan Nasrul, bisnes saya sales makin meningkat, tapi saya makin tak nampak duit. Apa maksud dia tu? Sales makin banyak tapi duit makin tak ada. Line tak cantik. Line okey sini. Miss Lizrin collection daripada Brunei. So saya ulang balik Sales makin tinggi, maksudnya sales makin tinggi tapi duit makin turun. Bukan kurung, makin turun. Pelik itu contoh bisnes tenat sebenarnya. Siapa pernah ada situasi ni? Sales dia makin tinggi, makin macam nak naik. Orang kata kalau selama ni sales dia tak pernah capai 6 angka, ratusan ribu sebulan, berjaya capai ratusan ribu, tapi hujung bulan masih lagi tak boleh ambil gaji, hujung bulan masih lagi ada sangkut macam-macam, hujung bulan masih lagi tak nampak duit tu pergi mana. Itu petanda dia. Saya akan bagi tahu sebab apa benda tu berlaku, tapi saya tak akan bagi solution. Saya nak anda fikir. Tapi itu yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, sales makin banyak tapi duit makin tak nampak. Menarik kan? Ada tak orang ada masalah macam ni? Kena sangat-sangat dengan saya tu. Sale ada tapi duit tak ada, Tuan Arifin. Jangan macam-macam seriously. Sebab saya bagi konsep dia mudah je. Saya bagi anda, saya tak akan bagi solution, saya nak bagi anda fikir. Makin banyak naik, makin banyak duit keluar. Betul Tuan Syarul di Instagram. Actually dia macam ni Bila kita makin banyak sales, cost kita makin meningkat. Betul? Setuju? Tiba-tiba tersembur air dengan poin pertama ni. Yes. Jangan tersembur sangat. Jangan terkena dekat skrin komputer. Skrin komputer ke skrin phone ke, kerana rosak pun. Lagi tengok live nanti jadi. Lagi banyak tengok live, lagi banyak duit keluar. Sebab asyik kena tukar phone je. Jangan macam-macam. Okey, kenapa kita cakap ada ke petanda paling, ini petanda paling menekan. Petanda paling menakutkan adalah bila sales makin tinggi, duit makin tak nampak. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Nombor 1 sebabnya adalah anda tak pandai costing. Costing structure dengan anda punya pricing structure tu lari, koyak. Sebab anda kena faham dengan jelas tuan-tuan dan puan-puan. Lagi banyak anda buat sales, lagi tinggi kos anda keluarkan. Betul. Tapi in the first place, siapa buat bisnes nak rugi? Siapa buat bisnes tak ada margin jual barang ataupun tawarkan servis? Tapi ramai orang ada masalah ni. Makin banyak dia buat sales, makin dia tak nampak duit. Sebab ada kemungkinan tuan-tuan dan puan-puan, sebenar-benarnya dia buat sales, dia jual barang adalah kos dia lagi tinggi daripada harga dia. Contoh, ni kos Okey, bila kita logik akal, kita incur kos, kita akan jual lagi tinggi barang untuk baru dapat untung. Itu namanya margin. Dapat untung lah, consider untung lah. Perkataan margin ni berat sangat. Okey. Tapi apa masalah dia? Masalahnya adalah lagi tinggi sebenarnya, makin tinggi pula kos. Pelik kan? Itu sebabnya. Sebab anda tak pandai costing. Anda tak pandai costing. Sorry, perkataan tak jelas. Perkataan dia macam tak menghormati lah. Saya kena jaga bahasa saya dekat masjid ni. Sebab apa? Sebab sebenarnya anda tidak celik tentang ilmu pengurusan kos, tentang costing produk ataupun servis anda. Sebab lagi tinggi anda set harga, lagi banyak sales anda buat, makinlah. Okey lah, saya nak bagi bahasa lagi senang lah Lagi banyak buat sales, lagi miskin anda jadi. Teruk kan bunyi dia? Yes, that's the word. Lebih banyak anda jual, lagi tinggi kos anda, lagi miskin. So apa sebabnya? Costing tuan-tuan. Costing structure you tak betul. Dan lagi satu sebab yang selalu orang hadapi adalah, especially bagi mereka yang run membuatkan produk, adalah anda tak jaga anda punya inventory level. Anda asyik beli, asyik simpan stok je, tapi tak jual-jual. Kononnya macam banyak sales, tapi sebab duit sangkut dekat stok. Stok tu lambat bergerak. Ya, memang betul sales tu tinggi, tapi anda dah simpan stok banyak sangat. So that's why duit sangkut kat stok. Kena hati-hati.
Okey, berapa persen kita kena naikkan harga produk? Berapa persen sepatutnya? Ini yang saya ada dalam kelas Cost Analysis Mastery. Yang ada kelas ni akan run minggu hadapan. So kelas ni kita ajar macam mana structure pricing yang bagus, macam mana structure harga yang bagus. Saya ada run kelas ni. Saya juga ada ajar sedikit macam mana nak maintain you punya inventory level. So of course dari segi percentage dia bergantung kepada industri, tuan-tuan dan puan-puan. Tengok servis apa yang anda buat, tengok bisnes apa anda buat, tengok produk apa anda jual. Sebab dalam live ni saya tak boleh bagi satu percentage yang tetap, sebab it's unfair to most businesses. Of course saya ada formula costing saya. Siapa pernah dengar 100 135 100 tolak 35 65 tolak 50 dapat 15. Tu jawapan dia. Laju kan saya sebut. 100 tolak 35 dapat 65 tolak 50 dapat 15. Itu structure saya. Sales, cost of sales, gross profit, OPE, net profit ataupun PBT. Siapa nak tahu lebih lanjut tinggal nombor telefon, biar tim kita call bagi tahu macam mana nak belajar tentang structure ni. Yang mana dah ramai orang pergi. Tu. Puan Noni Ayub dah pernah pergi. Ada ramai yang dah pernah pergi kelas saya. So dia tahu apa benda yang saya ajar tentang structure. Okey, Puan Noni belum pergi lagi, tapi saya ada ajar dia sikit tentang costing ni, structure dia. Dekat kelas EFP pun saya ajar. Tinggal nombor telefon lah dekat tim kita, biar tim kita call. Terima kasih Miss Catelia Cotton. Okey, boleh. Tu baru poin nombor 1, dah ada orang tinggal nombor telefon dah. Murung sangat dah ni. Okey, boleh saya teruskan? Poin nombor 2. Boleh saya teruskan poin nombor 2. Poin yang paling ganas sekali, yang paling menyentap. Ready? Akan buat sakit hati. Ready untuk disakiti lagi? Okey? Kalau ready tulis itu 2. Macam kat masjid je ni tuan. Ya, Tuan Ikram Temuzi. Jangan macam-macam. Memang dekat masjid. Miss kecil ni Adlina. Puan Adlina Aini Afifi. At least 30% untung. Yes, at least ada untung. Yang ni ada belajar dalam MMM April tak tuan? Saya ambil package SS. Miss Catelia Cotton. Yes, kita ada package ni, tapi itu kelas basic EFP. Yang saya ajar Cost Analysis Mastery ni kelas advance. Kalau saya seorang distributor, adakah bagus untuk saya belajar sektor ni? Bukan pasal you distributor, you apa-apa saja pun you kena belajar structure ni. Sebab apa yang saya ajar sesuai untuk semua bisnes. Saya sangat yakin dengan tu. Saya adalah, of course saya ada adjust sikit-sikit, tapi most of the things saya ajar. Okay, point nombor 2. Yang lebih sakit hati tuan-tuan dan puan-puan adalah, kalau nak tahu bisnes petanda, bisnes anda tenat, senang je. Nombor 2, tak mampu bayar gaji staff. Itu benda yang paling jelas. Dah tak berani bayar, bukan dah tak berani, dah tak mampu. Berani tak berani cerita lain. Anda tak mampu, tak ada duit nak bayar gaji staff, itu confirm. Petanda bisnes cash flow bisnes anda tengah tenat, duit bisnes tengah tak ada. Tak bayar gaji staff Hari ni dah berapa hari bulan? 12 hari bulan. Patut last kalau ikut akta bayar gaji staff sebelum 7 hari bulan. Siapa sini belum bayar gaji staff dia secara full lagi? Jangan tulis dekat sini. Jangan tulis. Kalau ikut akta kerja 1955, akta kerja di Malaysia Miss Lizrin minta maaf, anda bukan di Malaysia, di Brunei. Tapi anda yang buat bisnes, kalau anda tak bayar gaji staff, anda tak mampu bayar gaji staff setiap bulan, before 7 hari bulan, maksudnya bisnes anda cash flow tengah tenat. Sangat-sangat tenat. Orang kata tenat lah. Orang kata kalau nak ditalkin bisnes tu bila-bila masa boleh talkin, sebab gaji staff pun tak mampu bayar. Okey, belum bayar gaji sendiri tu cerita lain. Itu memang confirm, itu memang biasa. Saya dah tahu dah, saya dah give up dah ajar orang suruh bayar gaji sendiri. Mungkin you tak dengar. Atau kadang-kadang you bukan macam tu lah. Kadang-kadang saya pun faham komitmen tu tak mampu nak tanggung gaji sendiri. Tapi bila tak bayar gaji staff, this is very serious Sebab tak mampu bayar gaji sendiri tak apa. Takkan kita nak report kita sendiri kat pejabat buruh. Tapi kalau anda tak bayar gaji staff, anda boleh direport dan anda boleh dikenakan denda dan anda boleh dihadapkan ke mahkamah, tuan-tuan dan puan-puan. It's not normal thing. It's a very serious matter. Jika anda tak bayar gaji staff. Saya bayar gaji staff setiap hari. Itu pun penat juga. Hari-hari nak kena kira gaji staff. Penat juga sebenarnya. Orang lain bayar gaji staff setiap bulan sekali. Awak hari-hari kena bayar. Mungkin awak buka kedai makan, tapi saya sentiasa percaya tak semestinya kena bayar hari-hari. Boleh juga mungkin kalau bayar gaji staff tu ikut seminggu, 2 minggu. Sebab apa tau? Saya nak share sikit
Awak bayar gaji staff hari-hari pun buat apa? Bukan kata tak bagus, boleh. Tapi diorang sendiri cepat habis. Diorang sendiri susah nak manage diorang punya cash flow. So cuba fikirkan cara macam mana nak bayar gaji staff tidak perlu bayar hari-hari. Bayar gaji ikut bulan ataupun mingguan atau 2 minggu sekali. Cuba fikirkan. So petanda kedua adalah bila anda ada masalah bayar gaji staff, itu penandanya anda punya bisnes dah tenat. Itu petanda kedua. Yes, cash flow akan koyak bayar gaji hari-hari. Terima kasih. A Cafe Kertih. Nama pun A Cafe Kertih. Maksudnya cafe dia bertaraf A lah dekat Instagram ni. Okey, boleh. Boleh saya pergi ke point nombor 3? Tulis itu 3. Tulis 3. Tulis 3. Okey. Point nombor 3. Okey, point nombor 3 adalah point yang mana? Okey, ni melibatkan staff balik. Dah hire staff. Okey. Maksudnya dah tambah staff. Tapi sales masih tak naik. Bisnes makin rugi. Itu petanda cash flow pun koyak juga. Sebab apa? Tadi saya cakap kita bayar gaji staff. Tapi makin kita tambah staff, kita tambah lagi orang, makin teruk kita tak ada duit. Mungkin dia cakap, betul lah Tuan Nasrul, memanglah saya makin tambah staff, kan gaji lagi tinggi, kan saya punya komitmen lagi tinggi. Itu sebab saya tak nampak duit. Cakap orang sebelah, hauk. Cakap orang sebelah, kau biar betul. Cakap orang sebelah, macam tu buat bisnes. Tuan-tuan dan puan-puan, konsep bila hire staff, bila kita tambah staff, patutnya staff tu menyumbang kepada lebih banyak sales. Bukan bila kita tambah staff, lagi kita punya cash flow jadi merudum. Tu salah pemikiran. Bisnes jadi tenat bila dia hire lagi staff, dia punya duit, dia punya semakin drop. Itu tak logik akal. In the first place, kenapa awak hire staff? Contoh, mungkin cakap, yelah Tuan Nasrul, bukan semua orang nak buat sales, bukan semua orang salesman. Ada hari saya hire operation, ada hari saya hire admin. Tapi bukan you tambah staff ni menyenangkan kerja you ke? Bukan kebanyakan daripada anda start bisnes seorang diri, betul? Ramai daripada anda start bisnes seorang diri. Dia lah juga buat angkat call, dia juga layan customer, jawab kat IG, dekat Facebook, kat WhatsApp. Dia juga yang pergi hantar barang. Dia juga yang buat barang. Kalau buat kuih tu, dia juga buat kuih. Tapi kenapa hire staff? Sebab nak menyenangkan kerja kita, so that kita boleh fokus untuk buat benda yang mendatangkan lebih banyak sales. Tapi apa jadi? Apa jadi bila you hire staff, makin ramai you hire staff, makin you tak dapat duit. Sebab staff yang you hire tu, dia tidak menyumbang kepada peningkatan sales dan bisnes you. Siapa rasa terkesan dengan, siapa rasa, aduhai, siapa rasa ni nak tikam diri sendiri sekarang? Memang betul lah macam Syarul Amin cakap, start sendiri jadi Superman, betul. Tapi siapa nak tahu, Superman pun tak boleh menang seorang lah. Itu sebab kita ada apa? Justice League. Walaupun Superman pakai spender kat luar, dia masih perlukan seorang lagi yang pakai spender kat luar, namanya Batman. Dan dia perlukan seorang lagi wanita yang pakai spender kat luar juga, namanya Wonder Woman. Dia perlukan seorang lagi yang tak pakai apa-apa sebab dia duduk dalam laut, namanya Aquaman. Dan seorang lagi yang tak perlu pakai apa-apa, namanya Cyborg. Dan Flash yang tak pakai spender, biar pakai satu semua. Nampak tak ni? Justice League. So you Superman pun, you patutnya bila you hire orang, dia selesaikan masalah. Sama juga macam Superman tadi dalam Justice League tu. Betul lah, jadi cerita lain dah ni. Boleh ke? Faham ke tak faham ni? Saya buat punchline ni supaya you tak mengantuk. Faham ke faham ni? Patutnya bila kita hire lebih ramai staff, bukan patutnya lagi tambah sales ke? Sama lah macam Justice League tu. Bila Superman ada geng-geng dia kawan, kan dia selesai mudah sikit nak kalahkan orang jahat. Tapi terbalik, makin besar Justice League. Kadang-kadang Justice League ala-ala apa? Liga Keadilan namanya. Liga Keadilan, Justice League. Saya direct translation. Konon nak buat satu tim gempak lah, tiba-tiba tim ni hauk. You seorang juga pakai spender, siap pakai spender Batman tu, pasang kat sendiri. Lagi banyak spender pakai. Sorry bahasa dia tuan-tuan dan puan. Tapi nak bagi faham, kalau cakap bahasa elok sangat kan orang tak faham. Nak ada staff memang senang, tapi patutnya staff tu yang menyenangkan kerja you, naik sales you. Tapi lagi ramai staff hire, lagi teruk cash flow you. Which is hanya logik tuan-tuan dan puan. Saya tahu situasi ni memang normal. Sebab you sendiri tak faham macam mana nak manage business you. You sendiri
hire orang, sebenarnya dia menyusahkan diri you sebab you fikir menyusahkan. Sedangkan sepatutnya lagi ramai hire, lagi bagus train, lagi ilmu macam mana dia staff, barulah saya selesai. Okay, faham itu solution sikit-sikit lah. Saya tak boleh go deep sangat. Okay tak, point nombor 3 ni. Ada yang tadi faham kelakar. Contoh yang awesome, betul. So contoh lagi satu, iklan dekat sini. Apa saja bisnes you buat, tolong jangan pakai spender kat luar. Itu jadinya bisnes tak ada bisnes. Sebab yang pakai spender luar adalah Superman, Batman, Wonder Woman dan yang sewaktu dengannya. Anda jangan pakai spender dekat luar. Nanti bisnes anda langsung tak ada sales. Elok-elok bisnes ada sales, tiba-tiba awak pakai spender kat luar. Katanya jadi Superman. Cakap orang sebelah, kau jangan macam-macam. Boleh? Boleh saya teruskan dengan poin keempat. Maaf, poin ketiga tu sedikit kasar. Maaf. Saya nak share nombor 4. Alhamdulillah Tuan Fazmi. Saya dah ke Sdn Bhd dah. Alhamdulillah. Good job. Good job. Akhirnya. Junior accountant ni. Akhirnya. Good job. Okay, boleh saya sambung poin nombor 4? Kalau boleh tulis situ 4. Tulis 4 panjang-panjang. Tulis 4. Okay, terima kasih Tuan Syarul Amin. Dia dah tahu dah saya punya game. Tulis nombor 4 banyak kali. Okay. Poin nombor 4. Poin nombor 4 adalah contoh bisnes anda tenat. Duit bisnes tu tenat. Paling senang. Anda tak simpan duit. Anda tidak ada simpanan. Anda tidak ada duit acah-acah emergency. Anda tidak ada fixed deposit. Anda tak ada duit simpanan, duit tepi. Langsung tak duit. Anda lebih banyak hutang daripada simpan duit. Itu confirm nombor 4. Seriously, is a loss making business. Adalah bisnes yang tenat. Sebab anda kena ingat kita buat bisnes sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita buat bisnes macam saya ulang balik poin nombor 1 tadi. Pasal costing dengan pricing. Logik, orang buat bisnes nak untung, betul? Ada siapa sini buat bisnes nak rugi? Tak ada, betul? Ada siapa dia jual barang dia loss? Ada, mungkin nak cut loss, terpaksa jual. Tapi most of business owner buat bisnes, jual barang atau tawarkan servis mesti cost lagi rendah. So beza ni akan menambahkan dana bisnes you. Faham? Dana duit. Betul? Patutnya macam tu. Tapi apa yang berlaku adalah bila patutnya macam ni, bila tambah duit tu, kan ada duit tu boleh simpan, betul? Sepatutnya boleh simpan, ada lebihan lah. Tapi bila langsung tak ada simpanan, apa hal? Apa yang berlaku? So obviously bisnes tu tenat. Sebab it's a business yang sedang berdarah secara perlahan. Tahu tak berdarah perlahan ni macam mana? Especially kalau orang tu ada kencing manis. Sorry, minta maaf lah bahasa tu. Tapi itu berdarah perlahan adalah dia luka tu tak sembuh-sembuh. Toreh sikit, dia berdarah slow-slow, dia keluar. Itu maksudnya bisnes tu tengah tenat. Sebab bisnes tak ada simpanan, tak ada backup. Tak ada ubat untuk bantu bisnes tu. Duit adalah segalanya dalam bisnes, tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf terpaksa bagi tahu kata ni. Mungkin ada yang tak setuju, tapi bisnes, duit adalah segala-galanya. Betul, dalam kehidupan duit bukan segala-galanya. Which is kesihatan, nyawa, kebahagiaan tak boleh dibeli dengan duit. Tapi dalam bisnes semua benda kena pakai duit. Anda kena faham konsep tu. Bila saya sebut pasal duit adalah segala-galanya, adalah dalam kerangka bisnes. Bukan dalam kerangka kebajikan. Kebajikan, yes, you memang buat charity. Tapi anda yang buat bisnes, anda buat charity ke? Apa solutionnya? Of course, solutionnya tuan-tuan dan puan-puan macam tadi ni, Cik Dinda ni. Boleh sikit bagi point je supaya anda fikir. Macam tadi poin nombor 4, bila saya cakap bisnes tak ada simpanan, anda kena start simpan. Solutionnya kena start menyimpan walaupun sedikit. Kena bina, kena tanam sifat mahu menyimpan dalam bisnes. That's why dalam kelas Smart Cash Flow Management saya, antara benda saya ajar adalah sorok duit. Saya ajar sorok duit. Sorok duit tu perkataan dia simpan duit. Ada orang dia tak suka dengar perkataan simpan duit dia takut. Dia macam, simpan duit, poyonya simpan duit. Ada orang cakap poyo simpan duit. Ada orang cakap poyo simpan duit. Ada orang kata pembaris. Orang simpan duit ni skema, pembaris, disiplin sangat. Relax lah buat bisnes. Kenapa nak simpan-simpan duit? So saya tukar perkataan dia nampak lebih menarik. Sorok duit. Perkataan sorok duit ni yang hebat. Sebab sorok duit ni maksudnya simpan duit, tapi dalam perkataan yang lebih catchy, lebih kinky. Atau dalam kes ni adalah lebih nakal perkataan tu. Bila kita sebut sorok ni, dia perkataan nakal. Nakal, sorok duit. So, faham nombor 4? Okey? Kalau nak tahu lebih lanjut, tinggal nombor telefon lah, biar tim kita call. Macam mana nak bantu anda?
Saya tak nak paksa anda datang kelas saya. Tak perlu pun saya paksa. Kelas saya minggu depan, hari Sabtu dengan Ahad. Saya akan ajar tentang costing, saya akan ajar tentang urus duit. Tapi saya dah, kalau dulu siapa pernah pergi kelas cash flow saya akan ajar cash flow dulu baru ajar costing. Tapi sekarang saya ubah saya punya syllabus. Saya punya pendapat adalah kalau anda pandai jaga costing, pandai set harga, baru anda ada duit. Saya terbalik. Dulu saya ajar urus duit dulu, tapi saya lupa. Ramai orang dia tak pandai, dia tak boleh urus duit sebab duit tu tak ada. Baru saya perasan. Teruk saya dah 2 tahun baru saya perasan. Saya perasan sebenarnya saya ajar orang urus duit, tapi duit tak ada. Sebab apa duit tak ada? Costing salah. Pricing salah. Ni Cik Dinda, ni kelas ni berapa dan di mana? Semalam dah pergi kelas HR dekat Ceras. Saya tak ajar kelas HR. Dulu saya pernah ajar. Saya pernah ajar kelas kira gaji. Saya tak kira lagi. Saya tak buka lagi kelas tu. Esok buka akaun satu lagi. Terima kasih Tuan Alim Yahya. Kelas ni berapa? Okey, Miss Dinda _Nia. Tinggal nombor telefon biar tim kita bantu. Ataupun DM PM tim kami. Tinggal nombor telefon, DM PM kami, Richard Official. Dan tim kita akan bantu. So point nombor 4 tadi, pasal simpan duit ni, tolong simpan. Tolong start menyimpan. Cuba ingat balik masa you dulu darjah 1 kan. Macam saya lah. Saya mungkin orang tu nampak je muda, tapi saya dah tua sebenarnya. 30 lebih dah. Apa yang saya belajar dulu masa saya sekolah darjah 1, benda pertama, kita digalakkan ada tabung. Tabung yang kita ada 3 tabung zaman saya membesar, umur 90-an. 1 tabung unta, 1 tabung haji, 1 lagi tabung BSN. Digalakkan untuk buka akaun. Disuruh buka akaun simpanan kanak-kanak. Masa tu bukan semangat lagi simpan duit. Saya ingat masa saya sekolah dulu, saya ada dah sekolah menengah, saya ada suka satu baju ni, saya ingat lagi. Saya suka gila baju ni. Saya suka nak beli baju ni. Saya nak beli baju, tapi mak saya tak ada duit nak beli baju tu. Saya faham mak saya bukan orang senang. So saya kumpul duit, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kumpul duit, perlahan-lahan saya kumpul duit. Saya siap buat apa tau? Saya boleh share tak ni? Boleh saya share tak kisah ni sikit? Yang saya nak faham macam mana saya start menyimpan, dan menyebabkan bila saya nak kahwin pun saya repeat balik benda ni. Boleh? Boleh saya cerita tak? Okey. Masa tu saya tingkatan 4, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingat lagi, saya form 3. Yes, saya form 3. Saya form 3, form 4 macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Saya nak beli baju warna biru, baju bola. Saya suka gila baju tu, original saya nak beli. Saya form 3 masa tu. Saya ingat saya form 3, saya simpan duit. Saya buat apa tahu? Saya pergi dekat saya naik bas. Masa tu saya duduk KL, saya orang KL. Budak KL ada satu pas bas tau. Dia boleh turun bas. Macam turun sesuka hati, naik turun sesuka hati. Saya memang form 3 masa tu. Tingkatan 3 tahun 1998, tahun Commonwealth. So apa saya buat? Saya tak beli baju Liverpool, minta maaf. Saya tak sokong Liverpool. So saya nak beli satu baju ni. Apa saya buat, tuan-tuan dan puan-puan? Bas tu saya boleh naik bas tu, saya boleh turun sesuka hati. So saya turun 2 kali. Pertama turun dekat satu shopping kompleks ni. Saya pergi kedai, saya tengok baju tu. Saya berimpian. Masa tu saya tak belajar dengan Richwork tak ada tu, tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada siapa ajar nak tulis dream board macam dekat nak ubah hidup tu. Saya punya dream board adalah saya betul-betul pergi, saya pegang baju tu. Saya naik bas sekolah, saya berhenti dekat shopping mall tu, saya turun, saya pegang baju tu, saya naik bas balik, kemudian saya turun dekat satu lagi tempat. Saya turun dekat Bank Simpanan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan. So, saya buat apa tau? Saya simpan duit saya punya belanja sekolah, saya berhenti, setiap kali saya cukup RM5, saya pergi simpan dalam bank. Baju tim mana? Rahsia, bukan Chelsea. Ini bukan kelab bola, ni negara. Okey, apa saya buat Saya simpan RM5, saya simpan dalam bank BSN tu. RM5 je saya simpan. Sebab saya punya fikir apa tau? Sebab kalau duit tu ada dalam saya punya simpanan, ada dalam saya punya wallet, ada dalam saya punya tabung, saya akan habiskan. So saya pergi simpan kat bank. Saya beratur, tuan-tuan dan puan, saya masuk RM5. Memang kelakar. Selamba je. Tapi akhirnya alhamdulillah, saya rasa saya ambil masa dah sebulan kot. Sebulan lebih lah, dekat 2 bulan. Harga baju tu RM40. So saya kena simpan 8 kali. So alhamdulillah saya berjaya beli baju tu. Bukan Itali. Semua orang nak teka. Siapa dah semua nak teka Tapi dia baju bola lah. Dia bukan baju JC tau. Dia adalah baju macam t-shirt team. Saya sangat suka baju tu. Saya dah tak ada baju tu. Patut saya simpan baju tu. So saya ingat lagi. So akhirnya saya capai. So apa benda yang saya nak ajar kat sini adalah start ada tabiat menyimpan.
start tabiat menyimpan. Walaupun simpan RM5, hanya nak beli baju RM40. Masa tu RM40 mahal Budak sekolah kot tak ada income. Sekarang RM40 relax je. Sekarang. Tapi dulu tidak. Siapa dapat sesuatu daripada kisah ni angkat tangan say I. So saya ada point nombor 5. Ready? Point nombor 5, point yang lagi menyakitkan hati. Boleh? Boleh point lagi menyakitkan hati nombor 5. Mesti France atau Brazil. Okeylah, saya jawab lah. Saya beli jersey France. Tahun 98, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa tahu tahun 98, siapa menang World Cup? Masa tu siapa power? Zidane, Thuram, Lizarazu, keeper, Bates, semua tu player. Saya boleh hafal line up. Henry, Dugarry, ambil kau. Guivac, ambil kau, ambil kau. Kalau cerita pasal bola, saya memang power lah. Itu kepakaran saya. Kepakaran saya selain daripada seorang accountant, saya juga pakar tentang sejarah bola sepak, tuan-tuan dan puan-puan. Saya boleh hafal semua pemenang World Cup daripada tahun 1930 sampai sekarang. Itu kepakaran saya. Sekat-sekat suara. Jangan main-main phone ni. Boleh saya share nombor 5? Ready nombor 5? Okey, dah ramai dah tulis nombor 5. Okey. Nombor 5, tuan-tuan dan puan-puan. Nombor 5 adalah bukti bisnes anda ternat senang je. Ada 2. Nombor 5 ni terbahagi kepada 2, datang daripada satu perkataan. Perkataan ni namanya cukai. Cukai adalah anda tidak kemuka borang cukai dan anda tidak bayar cukai. Itu bukti bisnes anda ternat. Okay, apa maksud dia tu? Ingat perkataan saya cerita pasal cukai. Cukai ni maksudnya apa tau, tuan-tuan dan puan-puan? Cukai ni maksudnya ada 2 benda. Bila kita cerita pasal cukai, cukai adalah anda kena submit borang, kemuka borang, anda kena bayar. So ada 2 jenis orang yang bila bisnes dia ternat, dia tak declare tentang cukai ni. Ada 2 sebab je. Pertama, bila dia tak kemuka cukai, pertama bila dia tak bayar cukai, maknanya bisnes rugi. Orang yang bisnes rugi tak perlu bayar cukai. Okey? Jangan salah faham Ada orang dia tak faham. Bila dia buat bisnes, kalau dia bisnes dia rugi, dia tak perlu bayar cukai. Okey, kena faham tu. Tapi ada orang bisnes dia pun tak bayar cukai. Sebab apa? Sebab dia tak duit, dah joli duit dia. Dan orang yang tak kemuka cukai ni, tak declare cukai dia, sebenarnya dia, satu, dia tak ada ilmu. Mungkin dia tak ada ilmu. 2, dia tak takut. Dia relax Dia rasa macam tak perlu bayar cukai. Ni relax, buat apa nak bayar cukai? Fine, saya okey kalau you tak bayar cukai. Saya faham, mungkin you bayar zakat. Kalau bayar zakat. Tapi yang ketiga ni adalah dia dah tersalah guna duit dia. Dia tak pandai urus duit dia. Dah terpakai duit. Terima kasih Cik Lizrin, walaupun dari Brunei. Cukai yang rendah. Kena bayar cukai. Kena bayar cukai bukan sebab you ni suka sangat nak bayar cukai. Siapa sini suka bayar cukai? Tulis situ, suka sangat bayar cukai. Saya sampai kesudah tak akan cakap saya suka bayar cukai. Tapi saya terpaksa bayar cukai. Ataupun saya lebih jelas lagi, saya patut bayar cukai. Kena bayar cukai sebab 1, nak elak denda. 2, nak elak tak tidur malam. 3, kalau bayar cukai, senang nak buat bisnes. Senang nak dapat loan. Senang nak buat macam-macam benda, senang. Faham ke faham ni? Tipu abah auto garage ni suka bayar cukai. Cik Fatin Hazira ni betul. Suka sangat dia tu. Sangat dia tu ada sengat kat atas. Terima kasih. Siapa rasa belajar sesuatu pagi ni? Petang ni. Pagi pula petang. Confirm petang matahari dekat sana. Ni memang kat masjid. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz naik basikal pula. Imam pun ada. Dekat sini. Nama dia Ustaz Rizal. Imam kepada masjid Seksyen 13 Shah Alam. Alhamdulillah. Saya minta kebenaran nak buat live kat sini. Saya dekat masjid sekarang. Yes. Saya just nak dapat. Sebab saya perasan siapa suka bila kita buat live kat luar ni? Siapa suka bila live kat luar ni? Macam segar sikit kan? You all pun rasa semangat. Sekejap lagi nak semayang asar. Semayang asar siapa yang tak semayang lagi? So tuan-tuan dan puan-puan, faham tak petanda dia? Tuan Rasul nak tanya, kalau tak bayar zakat tapi tukar ke bayar zakat boleh. Kalau tak bayar cukai, tukar ke zakat boleh. Tapi hanya untuk personal tax saja, bukan untuk business tax. Dia ada cara dia. Syarikat baru perlu register ke untuk bayar cukai dan zakat? Syarikat baru, sebenarnya semua syarikat, apa saja you buat bisnes, kena register cukai. Okey, dia cerita macam ni lah tuan-tuan dan puan-puan. Cerita direct lah. Saya cerita ni bukan pasal sebab you tanya. Saya nak bagi jawapan, boleh? Panas tak tu tuan? Panas. Panas kalau tak solat. Kalau tak pandai urus duit, lagi panas. Tuan Muhammad Irfan Mail. Lagi panas hati saya kalau tengok you all buat live ni, you all tak kaya-kaya. Itu lagi buat saya panas hati.
Panas ni sikit je. Saya okey, saya boleh tahan panas ni. Saya malam pun sebut pagi. Pagi pun okey, biar sentiasa rasa fresh. Okey. Boleh saya share sikit tak? Last. Sikit pula. Sikit. Last Okey, saya nak share satu benda tuan-tuan dan puan. Saya akan buat kelas. Saya tak suka share saya buat kelas ni. Sebab nanti orang kata saya ni nak jual kelas. Tapi sebenarnya saya nak ajar benda yang saya rasa bagus untuk you faham. So minggu depan saya akan run kelas costing, Cost Analysis Mastery. Nama kelas saya Cost Analysis Mastery dengan Smart Cash Flow Management. Kelas costing dengan cash flow lah. Bahasa Inggeris saya tu terlalu vavavum. So minggu depan 22 dengan 23, 2 hari 1 malam, saya ajar urus duit, saya ajar urus kos, saya ajar urus duit. 2 hari 1 malam. Sampai malam saya ajar kelas. Yang malam tu saya ajar tentang costing. Okey, minggu depan Sabtu Ahad, 2 hari berturut-turut saya ajar. 7 hari bulan Mac, hari Sabtu, pagi sampai malam saya ajar tentang urus cukai. Saya ajar tentang menguruskan cukai. Sebab kepakaran saya sebenarnya tentang cukai, tuan-tuan dan puan. Costing, cash flow ni dah kira macam celah gigi dah. Saya lebih power pasal cukai. Saya lebih suka pasal cukai. Itu kepakaran saya. Sebab saya adalah seorang accountant bertalbiah. So saya ada tauliah untuk ajar anda tentang benda ni. Saya tak pasti orang lain. Anda boleh belajar tentang urus cash flow, urus dokumen, urus tag dengan mungkin dekat ramai orang kat luar. Dalam kerangka bahasa Melayu. Tapi dekat Malaysia ni, saya sebenarnya layak untuk ajar benda ni sebab 2 perkara. Pertama, sebab saya memang accountant bertauliah. Dan sekarang saya tengah belajar untuk lulus ACCA, iaitu accountant bertauliah level international, UK accredited. Ditauliahkan oleh badan yang berpangkalan di UK. So saya tengah 2 paper lagi nak habis. Tak habis-habis, penat gila, susah gila paper tu. Tapi saya akan habiskan juga. InsyaAllah tahun ni saya betul-betul nak habis. Tahun ni saya punya azam nak betul-betul habis. Saya dah patut habis ni 2 tahun lepas lah. Tapi saya sangat sibuk buat kelas. Itu menyebabkan tak habis-habis. Tapi saya akan tetap habiskan juga. Sebab itu passion saya. Itu credibility saya. Saya kena habiskan international ni. So pertama sebab saya ni layak untuk ajar pasal account, pasal tag, pasal cash flow, pasal costing. Sebab saya memang student account. Saya memang accountant tok-tok. Nampak ni accountant. Nampak muka, rambut pun belah tepi. Baik ni orang kata. So itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya layak untuk ajar benda ni tuan-tuan dan puan-puan? Sebab saya memang buat. Saya memang buat benda ni. Saya memang buat benda ni dah hampir 15 tahun. Saya memang buat pasal finance ni dah hampir 15 tahun. Costing apa semua ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan, di Recuk saja saya dah deal dengan beribu-ribu bisnes SME. Pasal costing, pasal cash flow, pasal tax, pasal HR. HR tak apalah, tolak tepi. Tapi 3 core ni, ini core saya. Pasal daftar perniagaan 4 SSM. So itu saya punya core. Saya berani cakap sebab saya memang buat. Dan saya, jawatan saya di Recuk adalah Vice President Finance. So saya memang kepakaran saya adalah finance. Finance business, tuan-tuan dan puan. So saya tak tahu nak cakap macam mana lagi. Siapa minat nak belajar dengan saya, tinggal nombor telefon. Tinggal nombor telefon biar tim kita call. Semangat lain macam. Sebab semangat kat masjid, berkat-berkat. So saya rasa kita kena selalu live dekat masjid ni lah. Saya kena cakap dengan tim saya. Betul tak? Ini semangat sikit lah. Rasa segar sikit tu sebab orang semua tonton sampai habis. Kalau dekat dalam office tu walaupun ber-aircon tapi dia macam mati je kan. So dekat luar semangat. So kita kena selalu live kat luar petang-petang ni. Okay, boleh? So tinggalkan nombor telefon PM tim kami. Kenapa saya suruh tinggal nombor telefon? Sebab you all tanya berapa harga. Yes, tinggal nombor telefon dekat sini. Kalau you tak nak nombor telefon you delete, you DM PM tim kami, tinggal nombor telefon, cakap tolong call saya. Nanti tim kita call. Sebab apa saya tak nak saya bagi tahu harga, saya tak nak bagi tahu macam mana paksa you bagi tahu apa kelas ni, tidak. Saya cerita akibat je bila tak pergi kelas. Kan tadi ada 5 petanda. So 5 petanda ni saya nak bantu you elakkan 5 petanda ni. So siapa nak tahu 5 petanda tu, tengok balik live ni. Repeat balik live ni, tak nak cerita, nanti you malas. Tengok balik live ni, saya dah share 5 petanda. Ataupun bagi mereka yang dah ada, tadi tu ada satu Tuan Zulhilmi Asli, dia ada tulis komen dekat Facebook, dekat Instagram pun ada. You scroll komen ni, dia orang tulis. Tapi jangan jadi malas lah, tengok je lah dari mula. Rugi tak pergi kelas. Terima kasih Tuan Halil Husari. Dah pernah pergi saya pun tak perasan. Banyak sangat student saya dah, bila baru-baru ni saya kira penyertaan yang dah hadir kelas saya dah hampir 7,000 rupanya. Baru saya perasan. Sejak 2 tahun saya buat kelas dah dekat 7,000 orang datang. Itu saya main geli-geli je.
So tahun ni tak geli. Tahun ni kita betul-betul all out. Saya tak pernah keluar radio, saya tak pernah keluar TV, tapi dah 7,000 orang datang kelas saya. Saya keluar kat Facebook live je. Saya tak pernah buat roadshow, tapi still dah ada orang datang kelas. So sebab apa? Sebab saya memang layak nak ajar benda ni. Consider macam ni lah, saya memang power ajar benda ni. Saya cakap jujur, saya bukan nak riak, saya bukan nak angkuh, saya cuma nak bagi anda conviction. Kenapa saya layak untuk ajar benda ni. Boleh tak boleh ni? Macam adik ilmu marketing kat dalam live ni. Ya, memang semua orang kena belajar marketing, Tuan Ashraf. Tak ada marketing macam mana nak menang. Macam mana nak bezakan you dengan orang lain. Okey, boleh? So, siapa rasa bermanfaat sesi kali ni angkat tangan, say I. Terima kasih Tuan Rosman. Semoga Tuan Nas dapat complete sesi tahun ni. Amin. Doakan saya. Saya dah pernah dah asyik kena bayar subscription tiap-tiap tahun. 1 tahun kena bayar 600 just nak pastikan saya boleh terus belajar je. Baru-baru ni baru belajar. Menangis. 600 terbang macam tu je. Tapi tak ada CCA nya lagi. Paksalah. Itu pengorbanan lah kita kena buat. Okay? Boleh? So, terima kasih kerana yang menonton dari mula sampai habis. Bila tengok viewer cantik macam ni, of course kita akan try untuk live di luar lagi. Mungkin kita live lagi esok dekat masjid ni, cuma viewnya cantik lain sikit ke. Tengoklah nanti macam mana. Tunjuk sikit muka accountant tak ada muka accountant ni, rambut belah tengah muka accountant. Okey. Nak tahu accountant, rambut kat tengah ni botak. Accountant dia akan botak. Saya dah start dah. Ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, I will give my best to you guys because saya nak anda kaya, saya nak anda kaya dan saya nak anda kaya supaya anda boleh berzakat, boleh bersedekah dengan banyak. Itu je niat saya. Dan anda boleh pergi haji pada usia muda waktu sihat. Alhamdulillah, insya-Allah. Boleh? So itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana menonton. Oh, sorry, last satu lagi. Kita ada mega live tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada sesi mega live pada hari Sabtu ni. Kita ada sesi mega live pada hari Sabtu ni pada jam 9 sampai 11 pagi. 15 hari bulan 2. Nantikan kita ada buat mega live. Nanti tim kita akan keluar poster apa semua. Pastikan anda lock the date. 15 hari bulan 2 2020 hari Sabtu ada mega live Richworks. Ada something yang sangat best akan berlaku pada waktu tersebut. Nantikan sesi mega live Richworks. Okey? Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Take care. Terima kasih kerana menonton dari mula sampai habis. Jangan lupa solat asar. Berkat berada di masjid ni, section 13 Shah Alam. Take care. Assalamualaikum.